أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Minhajul Abidin, muka surat 10. Muka surat 10 baru yang ke-17 daripada atas. Muka surat 10 baru yang ke-17 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Ketiganya dinamakan Aqabatul Awaiq. Ketiganya ketiga daripada perhimpunan 7 Aqabah. Ketiganya ketiga daripada perhimpunan 7 Aqabah, dinamakan Aqabatul Awaiq. Jadi susunan kitab dalam kitab Minhajul Abidin sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Ghazali rahimahullah, susunan yang diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Imam Ghazali pada jalan pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi susunan dalam kitab Minhajul Abidin tersusun daripada 7 Aqabah adalah susunan yang diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Imam Ghazali pada jalan pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana terdahulu Imam Ghazali menyatakan bahawa susunan dalam kitab Minhajul Abidin ini susunan yang tertiban ajiban. Kata Imam Ghazali rahimahullah, susunan yang cukup luar biasa. Hak dalam kitab Minhajul Abidin, susunan yang luar biasa yang diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Imam Ghazali rahimahullah, yang dimulai dengan Aqabah yang pertama, Aqabah ilmu. Aqabah yang kedua, Aqabah taubah. Aqabah yang ketiga, Aqabatul Awaiq. Jadi Imam Ghazali memulai pembicaraan dalam kitab Minhajul Abidin dengan keinsafan. Dengan keinsafan yang dicampur oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali memulai pembicaraan dengan keinsafan yang dicampur oleh Allah Subhanahu wa taala. Keinsafan tu Tuhan campur, Tuhan susun. Faktor dia macam-macam lah. Ada kerana faktor usia, ada kerana faktor berkahwin dengan pasangan yang baik, ada berpunca dari faktornya berkawan dengan orang yang baik. Ada yang mai keinsafan apabila Allah Ta'ala timpakan musibah. Sebelum tu dia agak galik, asyik dengan keduniaan, tak peduli dalam bab agama. Tuhan uji dengan musibah. Dia jadi tersedar. Marilah keinsafan bahawa sebelum ni dia jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang mulai sembahyang selepas kena musibah. Lepas tu dia mengekali sembahyang. Tapi permulaan dia sembahyangnya selepas kena musibah. Sebelum tu tak sembahyang-sembahyang pun. Orang baik, bukan orang jahat. Apa ni dah orang baik.
Baik tu pada zahir lah. Tak semayang tu sejahat-jahat manusia. Bukan kata tak semayang tu baik di sisi Allah. Tak semayang ni orang yang meruntuhkan agama. Baiknya kok mana? Orang yang tak semayang ni Nabi kata dicampur agama ke belakang. Ni orang tinggal semayang. Dia meruntuhkan agama. Baik. Orang yang tidak semayang, agama tu dicampur ke belakang. Baik. Jahat lah. Tapi kita kata baik ni, dia tak ada lah anak orang apa semua. Baik dengan ibu bapa, baik dengan keluarga, hak tu. Tiba-tiba lepas Tuhan uji dengan musibah, barulah mari keinsafan. Semayang tak tinggal-tinggal. Ni, hak Tuhan campur keinsafan. Bagai-bagai susunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lemari keinsafan. Lemari keinsafan. Apakah yang pertama-tama? Ghazali susun dah kitab Minhajul Abidin terdahulu. Mari yang hak pertama-tamanya belajar ilmu untuk mengenal Tuhan yang kita sembah. Untuk mula-mula sekali dalam kitab Minhaj. Mari keinsafan. Yang pertama-tamanya kena cari ilmu untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ni. Waktu mula-mula sekali. Bila mari keinsafan, umumnya terkadang, umumlah orang yang jauh daripada agama ni, jauh daripada amalan agama, ilmu pun tak ada. Umum dia begitulah. Tak dinafikan orang yang berilmu agama tiba-tiba dia hanyut. Ada. Tapi secara umumnya, orang yang jauh daripada agama Allah, dunia semata-mata, jauh juga daripada ilmu agama. Amal agama tidak ada, umumnya ilmu agama pun tidak ada. Jadi apabila ilmu agama yang diumpamakan dengan nur cahaya untuk menyuluh jalan agamanya tidak ada, macam mana nak mengetahui jalan agama yang sebenar? Tanpa ada ilmu sebagai nur, sebagai penyuluh jalan kepada jalan agama. Dalam keadaan mai keinsafan ni, dalam keadaan jahil daripada ilmu agama, macam mana nak berjalan dengan jalan agama? Hak ni mari turut, hak ni mari ajak, hak ni ikut kamilah ikut jalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua akan mendakwa seumpama tu. Semua kumpulan akan beranggapan kumpulan mereka yang sebenar. Mereka akan bergembira dengan kumpulan mereka sendiri. Allah Ta'ala menyatakan bahawa kul hizbin bima ladaihim farihun. Tiap-tiap kumpulan ni mereka bergembira dengan kumpulan masing-masing. Mereka akan beranggapan kumpulan masing-masing yang sebenar. Tidak ada orang yang sengaja-ngaja tahu dah kumpulan tu salah, nak turut juga. Ada? Tak ada. Tak ada orang yang mengetahui bahawa memanglah hak saya turut ni salah, jangan ikut macam saya turut. Tak ada. Betul kata dia kul hizbin bima ladaihim farihun. Mereka akan bergembira dengan kumpulan masing-masing. Ni maka ni mendakwa mereka lah ikut jalanan Nabi, mereka lah ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa tu kita nak nilai manakah kumpulan yang sebenar-benarnya ikut jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kita tidak ada nur, tidak ada cahaya untuk menyuluh jalan yang sebenar bagi kita. Pada ni, maka macam mana kita yang mai keinsafan ikut jalanan yang diatur oleh Imam Ghazali rahimahullah. Mai keinsafan, kumpulan mana sekalipun yang mendakwa mereka sebenar, tetapi kalau tidak dimulai dengan ilmu untuk mengenal Allah, bukan. Gitu je. Uniform macam mana pun, cakap gegar macam mana sekalipun, dia punya label dia, dia punya slogan dia hebat sekalipun, yang pertama-tama jalanan yang sebenar dan kitab Minhajul Abidin, jalanan ilmu untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni dah kitab Minhaj. Tak so ikutlah dakwaan tu, kita ikut dalam kitab Minhaj.
Mereka yang mendakwa mengaku mereka jalan sebenar, kita ikut mereka. Yang pertama-tama mereka bawa kita kepada ilmu mengenal Allah, ilmu akidah. Itu jalan sebenar. Kemudian Imam Ghazali susun pula dengan ilmu untuk mengabdikan diri akan Allah yang kita sudah kenal. Mana ilmu untuk mengabdikan diri akan Allah? Taat zahir, taat batin, tinggal maksiat zahir, tinggal maksiat batin dengan ilmu fardhu ain, fiqh dan tasawuf. Itu hak jalanan hak dalam kitab Minhajul Abidin. Ilmu yang pertama. Ilmu pun hak dalam kitab Minhaj. Yang pertama ilmu mengenal Allah, yang kedua ilmu untuk mengabdikan diri akan Allah. Ilmu mengabdikan diri akan Allah ni fiqh tasawuf, sukan-sukan qada fardhu ain. Ini hak dalam kitab Minhajul Abidin. Terkadang dibentangkan dengan jalanan ilmu, tapi bukan ilmu sebagaimana yang disusun oleh Imam Ghazali. Ilmu dengar umum, ceramah umum gitu je, tazkirah umum, motivasi umum saja. Itu bukan jalanan dalam kitab Minhajul Abidin. Lepas tu kata kita dah ikutlah mana-mana pun, kita ikut jalanan dalam kitab Minhajul Abidin. Saya dulu-dulu daripada sekolah pergi minat agama, ikut satu jemaah, banyak jemaah saya turut. Ada ni mengaku sebenar belaka. Tapi alhamdulillah dalam pelotoknya nak belajar. Jemaah mana pun saya nak belajar. Tapi ikut mana kita nak belajar, suruh beramal je, suruh qiyamul lail je, nak belajar. Nak beramal tu baguslah, ajak qiyamul lail tu baguslah, tapi kita nak belajar, tapi tidak diberi dengan ilmu. Jadi tak turut. Tapi masing-masing mengaku sebenar. Ada ni duduk kerupa agama belaka, ikut satu, tapi minat di hati nak belajar, nak mengabdikan diri akan Allah, ajak qiyamul lail cukup bagus, tapi nak belajar. Bukan nak qiyamul lail saja, bukan nak sembahyang sunat saja, bukan nak berzikir saja, nak belajar. Lepas tu saya jumpa bagai-bagai jalanan, tapi Tuhan berinya di hati minat nak belajar, mana sekalipun nak belajar. Tapi apabila tidak disertakan dengan ilmu, jadi tak turut mula-mula, akhirnya tak turut pula jemaah yang lain. Semua ni rupa agama belaka ni. Tapi yang duduk nak bawa kita tu, dia macam kita juga asal. Dia mai keinsafan dalam keadaan ilmunya tidak ada, diajak oleh orang terdahulu tanpa didahulukan dengan ilmu, amal saja. Kemudian dia meyakini bahawa mereka sebenar, mereka ajak orang kemudian pun amal saja. Sebab mereka diasuh permulaannya amal saja, ilmu tidak didahulukan. Ada ni. Tapi masa tu alhamdulillah saya nak belajar, biarlah amal-amal lah, nak belajar. Bila tidak disertakan dengan ilmu, tinggal. Tanda ni. Jadi kita Minhaj ni keinsafan. Yang pertama mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang kedua nak mengetahui macam mana pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dimulai dengan ilmu. Tapi permulaan kita Minhaj dah cerita berilmu lagi, cuma dia cerita daripada keinsafan tu. Ini comel dan kitab Minhaj ni, mai daripada keinsafan. Kan ni. Kadang-kadang saya tanya tak jawab. Saya suka bertanya. Okey, kita ikut tanya berilmu tak ada. Boleh tanya. Dah kamu dahulu untuk dunia tu belajar sampai ke peringkat mana? Sampai peringkat ada, peringkat SPM ke STPM ke macam-macam lah. Lepas tu sekarang ni belajar ilmu agama sampai peringkat mana? Kita belajar satu amal satu, belajar satu amal satu, dah belajar banyak-banyak.
Jadi belajar ilmu dunia habis perekat. Lepas tu ilmu agama belajar satu, amal satu. Mana satu yang kamu belajar? Tak ada belajar pun, cerita amal je. Pada ni. Jadi yang pertamanya, jemaah mana sekalipun, jalanan yang sebenar, permulaannya adalah ilmu mengenal Allah, ilmu akidah, kemudian ilmu untuk mengabdikan diri akan Allah, ilmu ta'at zahir, ta'at batin, meninggalkan maksiat zahir, meninggalkan maksiat batin, ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf, hak qada fardu ain yang mandatori, tidak ada helah, tidak ada jalan lain dah. Ijma' ulama, ilmu tu menjadi kewajipan kepada kita. Ijma' ulama, tak ada khilaf. Ilmu kewajipan kepada kita, ijma' ulama. Ulama pun susung untuk memudahkan kita. Ilmu agama ni kewajipan. Ilmu agama kewajipan. Tapi ilmu agama Allah ni luas. Nabi menyampaikan ilmu agama 23 tahun. Jadi ilmu agama Allah ni luas. Belajar tu memang kewajipan. Tapi hak sebagian besarnya kewajipan fardu kifayah. Yang mana kena ada sebahagian daripada ummah ni yang menjalani jalan ilmu sepenuh masa. Fardu kifayah. Hak ni kena ada. Surut ni kena ada segelintir di kalangan ummah ni yang mendalami ilmu secara khusus. Hak fardu kifayah. Ni hak hidup ngaji pondok ke secara sepenuh masa, tak ada campuran dah. Kena ada untuk fardu kifayah. Ulama pun susung hak fardu kifayah hak mana? Hak Tuhan perintah kena ada segelintir di kalangan ummah yang kena mendalami jalanan ni. Lepas tu untuk kita masing-masing, qada ni lah hak fardu ain. Hak masing-masing untuk pakar, untuk amal di masing-masing. Hak ni hak qada fardu ain, hak tauhidnya qada mana, fiqhnya qada mana, tasawuf qada mana. Hak lebih-lebih fardu kifayah kena ada segelintir di kalangan kita. Tak semualah, segelintir saja di kalangan kita. Dalam satu-satu kawasan mesti ada orang yang alim ilmu fardu kifayah. Satu kawasan ni bukan kawasan kampung, bukan. Masafatul qasri dia panggil. Kawasan yang boleh kasar solat. Dan lingkungan 90 km tu kena ada. Kena ada seorang. Satu-satu ilmu fardu kena ada seorang. 90 km ni Kuala Terengganu tak hafal. Kuala Terengganu, Kuala Neruh, Marang pun tak hafal lagi tu. Luah lagi tu ni. Satu kawasan. Hak fardu kifayah kena ada. Kalau tidak ada, berdosa sekalian. Sebab itu ilmu fardu kifayah. Badan ni. Dalam satu kawasan yang luas ni. Daerah Kuala Terengganu, buat kali dalam lingkungan 50 km tau. Tu mana? Boleh. Ni tak ni. Lingkungan 90 km. Luas ni. Kena ada seorang. Untuk sekurang-kurang satu ilmu. Tapi untuk seorang. Hak dipanggil fardu aini. Apa aini? Atas seorang. Hak ni mandatori. Ni tak ada sudah ngelah ke mana pun. Ngakulah jenama macam mana pun, gunalah slogan apa sekalipun, tak ada hak tiga ni hak fardu ain tauhid fiqh tasawuf, bukan. Tu je. Jadi Imam Ghazali mulai kitab Minhaj dengan mai keinsafan dengan tadi mengenal Allah, ilmu untuk mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa taala. Terbalik kepada susunan ulama, fardu ain tauhid fiqh tasawuf sama saja, satu jalan. Sama saja satu jalan. Hak yang kita maklum tu kan, tauhid fiqh tasawuf fardu ain ke atas kita, tapi sebahagian kecil saja. Ilmu agama Allah luas, kita maklum tu. Hak tu putus mandatori, tak ada pilihan tu. Hak Mazali mulai dan kitab Minhaj hak tu. Mai keinsafan, tapi Mazali susunya kenal Tuhan. Lepas tu tahu cara mengabdikan diri akan Tuhan. Itulah fardu ain tauhid fiqh tasawuf, tak lari. Cuma Mazali susun ni daripada awal keinsafan apa semua. Ada ni. Tanpa jalan ni bukan. Duduk masjid lama dah, berjemaah lama dah. Macam dengan fardu ain tauhid fiqh tasawuf.
Belajar ke dok tahu ke mana hala. Itu bukan jalan pengamdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang sebenar. Tu je. Maknanya hak kitab Minhaj Susung ni bukan kata satu jalan yang lain daripada jalan ulama-ulama lain. Tidak, satu jalan saja. Sama saja. Cuma cara Imam Ghazali susung. Tu je. Cara Imam Ghazali susung. Yang kita duduk dengarnya orang tekan kepada kita fardhu-ain tauhid, fiqh tasawuf. Kita dengar. Imam Ghazali ni ambil daripada keinsafan mula-mula. Tapi Imam Ghazali tidak sebutlah fardhu-ain tauhid, fiqh tasawuf. Kemudian boleh Imam Ghazali susun tauhid, fiqh tasawuf. Tapi cara Imam Ghazali atur tu samalah. Fardhu-ain tauhid, fiqh tasawuf. Slogan macam mana, jenama macam mana, uniform macam mana sekalipun, rupa agama macam mana sekalipun, tanpa sebagaimana dalam kitab Minhaj ni bukan jalan pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhal jalanan cukup mudah, simple. Belajar fardhu-ain tauhid, fiqh tasawuf, nak aling fardu-ain je. Bukan nak aling ulama hak ilmu luah-luah, bukan. Hak aling fardu-ain kewajipan ni kun aliman, Nabi perintah. Au muta'alliman, au mustami'an tu. Hadis ni kita dengar semua. Kun aliman, Nabi perintah tu. Hendaklah kamu menjadi orang alim. Kewajipan menjadi orang alim. Wajib kena jadi orang alim. Mana? Alim fardu ain, wajib atas masing-masing. Alim fardu kifayah, kena ada dalam satu kawasan. Perintah alim ni perintah wajib. Kun aliman ni perintah wajib. Hendaklah kamu jadi orang alim. Perintah wajib daripada Nabi SAW. Perintah wajib ni perintah fardu ain ke? Fardu ain untuk alim ilmu fardu ain. Fardu kifayah dan satu kawasan kena ada orang yang alim ilmu fardu kifayah. No alim kita dilahirkan dah kerana kita jahil. Au muta'alliman. Ni. Au muta'alliman. Sebab nak sampai tangga alim tu tak akan lahir tu alim kitanya. Au muta'alliman. Wajib ijma' ulama kita kena muta'allim, belajar. Wajib belajar tu wajib ijma' ulama. Wajib belajar fardu ain, ilmu fardu ain. Wajib kita belajar kewajipan fardu kifayah akan ilmu yang fardu kifayah. Tu je. Ada ni. Itu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang wajib ijma' ulama. Jadi macam mana jalan agama yang sebenar tanpa menjadi orang yang alim ilmu fardu ain? Nak alim tu kena jalanan belajar tanpa belajar ilmu fardu ain. Belajarnya tidak, belajar tapi tak fokus hak fardu ain, tak fokus. Umum sahaja. Kena fokus molek nah. Biar sesat kewajipan tu. Itulah kita Minhajul Abidin. Itulah sebagaimana jalanan hak ditekan oleh tok guru gitu nah. Kalau tok guru pondok ni walaupun alim macam mana pun, duduk Mekah puluh-puluh tahun sekalipun, balik je kampung untuk orang ramai fardu ain tauhid, fiqh tasawuf. Tu saja. Kita kecil-kecil je. Saya ingat lagi mula-mula almarhum Baba Najmuddin Kerandang, dia ajar untuk sekalian orang kampungnya pati paridah, pati musolli, penawar bagi hati, kecil-kecil je. Duduk Mekah, ngaji Mekah 30 tahun. Tu je balik kampung ajar orang kampung. Hak tu lah. Kau tu guru ngaji Mekah 30 tahun. Itu ilmu fardu kifayah. Itu ilmu fardu kifayah. Lepas tu untuk masyarakat, ni panggil apa ni? Ilmu hak mula-mula sekali. Kita kecil-kecil je, fardu ain tauhid, fardu ain fiqh, fardu ain tasawuf. Untuk orang ramai. Untuk orang ngaji lama dah pondok kok kita harap dah kita besar-besar belaka. Itu fardu kifayah. Untuk orang kampung umum ni, hak kecil-kecil je. Kalau dia kata kok kita kecil-kecil itu pada ustaz-ustaz biasa je. Tak okeylah, tu alim macam mana pun. Dia kena mulai dengan hak fardu ain. Pada dia. Itu hak jalan tuk guru. Jadi orang kita Minhaj ni, inilah hak jalan yang dituruti oleh tuk guru.
Tapi hak Imam Ghazali susun ni bukan kata satu jalanan yang baru. Ulama-ulama lain tak cerita macam jalan Imam Ghazali ni. Kenapa tidaknya? Macam sebut tak ada, cuma Imam Ghazali ni dia satu. Mari daripada keinsafan. Tapi kalau kita pergi tanya tok guru mana-mana pun, kalau kita jumpa dengan mereka, saya nak dapat nasihat ni. Saya ni alhamdulillah jadi minat ke agama, sebelum ni gok lara je. Nasihat tok guru macam mana kepada saya ni? Kena bangun malam ke, kena amal apa-apa amal ke, bangun malam molek lah, tapi belajar fardhu-ain tauhid, fiqh, tasawuf, jangan tinggal tu. Sama saja, nasihat yang sama, hak tu yang sebenar lah. Hak jalanan hak sama dengan jalanan kita Minhajul Abidin. Tapi nanti masuk secara terperinci. Aqabah yang pertama, aqabah ilmu, Imam Ghazali akan menyatakan bahawa aqabah ilmu ni aqabah yang kaud, aqabah yang sukar, payah jadinya. Ramai orang yang berpaling daripada ilmu fadalla, kata Imam Ghazali, sesat. Berpaling daripada ilmu fardhu-ain tauhid, fiqh, tasawuf, sesat. Walaupun jenama slogan macam mana pun sesat. Pada ni Imam Ghazali akan bicara di dalam kitab Minhaj. Hak aqabah pertama, aqabah ilmu secara detail. Sebelum ni secara ringkas, saya ijman secara detail. Ramai orang yang berpaling daripada ilmu fadallah, maka sesat. Memanglah jenama, slogan, nampak jemaah macam agama, pegangan tak tahu ke mana, sembahyang tanpa ilmu, hati riak, wujud takabur, sesatlah tu. Itu semua neraka belaka. Sesat. Akidah terpesong, neraka balasan dia. Beribadah sembahyang tanpa ilmu tidak diterima oleh Allah, neraka jawapan dia. Riak, wujud takabur, neraka jawapan dia. Itu sesat dia panggil. Walaupun rupa agama sekalipun. Ramai macam kata orang yang menjalani jalan ilmu ni, dia tinggal setengah jalan. Ada orang yang menjalani jalan ilmu tapi salah jalan, mutahayyir, jadi tercengang, jadi bingung. Belajar sangat, dengar sangat, jalan tak susun molek. Akhirnya dengar ilmu fardhu-ain tauhid atau ke mana? Ialah kadang-kadang 30 malam, 30 kuliah maghrib, 30 penceramah hebat-hebat. Impor. Tak ada mingguan. Tak ada mingguan, tak ada. 30 malam, 30 penceramah. Hak ni bawa hak dia, hak ni bawa hak dia, hak ni bawa hak dia. 30 malam tu mana tauhid? Ada semalaman ustaz. Semalaman untuk 30 malam tauhid. Betul lain. Hak pekah fardu ain pula. Cari. Hak tu kanju ni pula. Tak tahu hak mana sih hak fardu ain pekah. Dapat ain tak tahu pula 30 malam. Tu cari je. Mana apa ni? Orang hak tu kata tu pun tak tahu ke jalan. Jangan ni tepak besar-besar, belanja besar-besar, impor. Kan ada ni? Kan kalau tempatan kan murah tempatan kan. Kok impor berapa sebulan. Tapi time mainnya jadi simpanan je. Punyalah bayar mahal sebab impor, tapi hak main apa? Hak pun nak lelah padangnya, hak tempatan je. Patut impor di mana? Tu tepi padang. Impor pergi padang, tak ada manfaat pun. Impor mari jauh-jauh, tapi mana fardhu-ain tauhid, fiqh, tasawuf? Ada. Imam Ghazali kata ni salah jalan dan ilmu, mutahayyir, jadi tercengang, bingung, tak tahu hala tuju apa panggil. Ini berkaitan dengan aqabah ilmu dan kitab Minhaj. Walau simple saja, mudah saja kita nak faham. Mari keinsafan, nak kembali pada jalan agama, ilmu fardhu-ain tauhid, fiqh, tasawuf. Tak ada jalan lain. Tak sudah elok lah. Mana-mana kumpulan sekalipun, mana-mana golongan sekalipun, kalau tak ikut jalan ni, bukan. Tu je. Cerita macam mana, cerita maqam, cerita apa ke, kalau tidak dimulai dengan 3 ni, bukan. Tu hak susunan ada kitab Minhajul Abidin. Ilmu kemudian berpindah pada aqabah taubah. Aqabah taubah panjanglah kitab Minhajul Abidin. Satu-satu bicara bab taubah.
bicara bab syarat taubah. Dia panjang bicara bab taubah ni. Tanpa bertaubah, amal ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa bertaubah. Tapi kalau ilmu tidak didahulukan, tak ada taubah. Pada lepas tu dia dalam kitab Minhaj ni, ilmu Aqabah yang pertama menjadi asas. Daripada ilmu pergi kepada amal yang pertama, taubah. Ada ni. Tanpa bertaubah, amal ibadah ibadah sunat tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal wajib selesai, belajar fardu ain selesai. Belajar fardu ain selesai, amal wajib tak tinggal dah. Tapi taubahnya macam mana? Dosa kita terdahulu tinggal sembahyang. Rukun taubahnya ada berapa? Kita banyak dosa dengan anak Adam. Rukun taubahnya macam mana? Pada ni kita belajar mulai dah fardu ain ni. Pada itu jalan yang pertama. Kewajipan sekarang, sembahyang, puasa, kita jaga belaka dah. Tapi hak dosa-dosa lampau, dulu tinggal sembahyang, rukun taubahnya qada kedok, atau mudah je kita qada. Lepas tu kita banyak dosa dengan anak Adam dalam bab harta apa semua, kita beres kedok. Kita bertaubah kedok dosa dengan anak Adam dalam bab harta contohnya. Wak tak peduli je sayang ke harta. Harta ada di kita tu sebahagian bukan milik kita, milik orang. Selesaikan tu dulu, tak peduli. Perbanyakkan amal sunat, tidak akan diterima oleh Allah. Ini cerita ni orang ada ilmu fardu ain dah ni. Akidah comel dah. Semayang betul dah. Pada ni. Semayang betul dah ni. Ilmu comel dah ni. Tiba-tiba tidak bertaubah. Dia dosa-dosa lampau. Terutama sekali dosa dengan anak Adam. Tapi rajin buat amal sunat. Ada orang seumpama ni, hutang-hutang orang tak bayar pun, tak kira pun. Sejak-sejak buat program. Orang yang berharta buat program besar-besar, panggil budak-budak tahfiz, panggil anak-anak yatim, wi makan, wi belanja apa semua. Tapi macam mana duit orang? Tak peduli pun. Ni tanpa bertaubat, amal sunat tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mazali buat bandingan, tuang hutang tidak akan terima hadiah. Ada hutang tak bayar, lepas tu hantar kuih gitu. Tuang hutang pun kata tak apalah, boleh kuih free pun tak apa dah, hutang tak bayar dah tu. Ada tuang hutang gitu. Ni buat bandingan ni. Dia hutang kita tak bayar, dia senang, dia berkemampuan pada ni. Tapi dia takut kita marah ke dia, hutang dia tak bayar, dia pun atur hadiah atau kuih. Okey dah. Kalau ada tuang hutang seumpama tu, beritahulah, kita pergi berhutang ke dia. Tak payah bayar hutang, kita atur hadiah je. Marah dia orang lah. Nak atur hadiah, hutang hak wajib tu bayar dulu. Tu perumpamaan. Taubahnya tidak. Dosa dengan anak Adam tak selesai. Rajin awak amal sunat. Ni. Ada ni. Tapi kalau belajar fardu ain pun tidak. Bak akidah tak peduli. Bak qada sembahyang pun tak peduli. Tu tak bicara tu. Buat amal sunat banyak mana pun. Tapi nak bicara taubah ni ilmu lengkap. Pindah pada Aqabah yang kedua. Aqabatut taubah. Tu yang kedua. Terutama sekarang kita Minhaj ni, hak dosa dengan anak Adam cukup panjang bicara. Satu muka surat kalau terjemahan hak Imam Syekh Daud. Terjemahan Syekh Daud dosa dengan Adam satu muka surat. Dalam kitab Penawar Bagi Hati, hak dosa dengan Adam diceritakan tapi tak panjang mana. Dalam kitab Minhaj ni satu muka surat hak dosa dengan Adam. Pada ni. Hak kita mampu kembalikan balik, kita kembalikan balik wajib. Kita nak kembalikan balik macam mana harta benda orang. Sekarang ni kita makan pun atas ihsan orang ramai je. Apa dah ni? Macam mana nak kembali balik harta benda orang? Macam mana pula nak susun taubah?
Faham? Sebab kita tak mampu nak kembalikan balik. Kita banyak dosa anak Adam, dosa umpatan. Banyak kitanya. Nak minta maaf macam mana? Hak zaman-zaman dulu. Dah ingat dah kitanya. Macam mana cara nak bertaubat? Majalahkan susu. Ada ni. Tapi jangan ingat pula, tu dosa mengumpat zaman muda. Semuanya lengkap di catatan amalan kita yang akan kita terima daripada masyarakat, yang kita semua akan baca satu-satu catatan amalan kita. Ada ni. Ini catatan Rocky Atik ni bukan boleh kata expired tak ada ni. Tak ada ni. Bukan kata kertas catatan hak Rocky Atik itu sampai masa lusuh kertas tu. Makan dia anak-anak. Kertas tu jadi gelar kan kertas kan lama-lama gelar kan pada gelar ni kertas lama kan. Dia lama-lama jadi rebih tepi akhirnya gelar pada gelar. Dia jadi hancur. Tak ni. Ini catatan yang dicatat oleh Rocky Atik. Kita akan terima catatan amalan ni, kita akan baca. Walaupun atas dunia ni buta huruf sekalipun, di pada masyarakat boleh baca catatan amalan ni satu-satu. Macam mana kita mengumpat dosa anak Adam daripada balik lagi dah. Macam mana kita nak bertaubat? Kita nak minta maaf macam mana? Ada kitab Minhaj, dia akan susung satu-satu jalanan dia. Atau kita comel sunnah kitab Minhaj ni. Tapi panjang. Rukun taubah dosa dengan anak Adam memang panjang sedikit dalam kitab Minhajul Abidin ni. Itulah di antara kitab yang kalau pondok go tak tinggal. Habis tu gulang kitab Minhajul Abidin. Kadang-kadang pada satu masa tu 2-3 guru yang baca kitab Minhajul Abidin. Sama ada hak Arab, hak Imam Ghazali ataupun hak Syedau terjemahan. 2-3 guru yang baca. Tapi guru ni mungkin di awal lagi, hak guru ni tengah dah, hak guru ni nak habis dah. Ada ni. Sebab dia baca kitab ni kadang-kadang pondok ni dia tak ada. Mana kamu dia. Tak ada ni atas masing-masing ni. Dia atas masing-masing. Habis je kita atas murid minta nak kitab mana pula. Dia tak ada susung. Bukan kata susung bukan ni. Di pondok dia gitu. Atas masing-masing bawa. Ada ni. Tapi antara kitab yang wajib ada Minhajul Abidin. Hak pondok sebenar lah. Ada juga letak nama pondok. Kitab Minhajul Abidin pun tak ada. Kitab Tauhid 40 pun tak ada. Dia pergi duduk. Dia kata satu pondok dia pergi. Ustaz Aisyah pergi satu pondok. Kata macam mana? 6 bulan dah saya duduk. Satu kitab Tauhid pun tak ada. Itu bukan pondok gitu kata. Bukan pondok gitu. Saya tak kenal tempat tu. Berarti pun tunjuk. Masyhur lah satu Malaysia tempat tu. Tapi itu bukan pondok. Dia punya kepala dia tu bukan ngaji pondok pun. Dia punya kepala mudir dia tu pun bukan orang pondok pun. Celuk-celuk ziarah pondok gitu je. Tapi bukan orang pondok pun. Itu bukan pondok gitu. Dia hidup 6 bulan tak ada satu pun tak tauhid. Tu bukan. Ni cerita pondok yang sebenar. Maknanya kitab Minhaj pasti ada. Susunan dia cukup comel. Ilmu tu tak bicara mana sebenarnya. Ilmu tu tetap dah. Fadha'in tauhid beka tu tetap dah. Hak bicara macam mana nak bertaubat. Modal susung bab dosa ni ada dosa usuluddin, ada dosa furu'uddin. Dosa usuluddin, dosa pegangan yang kufur. Dosa usuluddin, dosa akidah yang bid'ah. Akidah Mu'tazilah ke, Qadariyah ke, Jabariyah ke, itu dosa usuluddin hak akidah yang bid'ah. Dan mana Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, itu lepas di Fadhu'ain ilmu tauhid. Ada ni. Barulah pergi pada dosa furu'uddin. Dosa furu'uddin ni pergi kepada tinggal semayang, pergi kepada dosa anak Adam. Tapi mari susung tu. Yang pertama dosa usuluddin. Yang pertama dosa kufur. Yang kedua lah pergi kepada dosa usuluddin dengan pegangan-pegangan yang bid'ah. Bukan pegangan ahli sunnah wal jamaah.
Ada. Ambil jalan molek, jalanan kitab Minhajul Abidin, tetapi bahagian masing-masing. Bahagian masing-masing. Tuhan tetap dah bahagian masing-masing. Orang yang Tuhan qadakkan kebaikan, kebaikanlah dianya. Orang yang Tuhan qadakkan kejahatan, kejahatanlah dianya. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrul Islam. Sesiapa yang mendaki oleh Allah Subhanahu wa taala akan bahawa Allah memberi hidayah akan sesiapa, nescaya Allah Taala akan buka dadanya kepada agama Islam. Agama kita ni Islam, iman dan ihsan. Allah Taala akan buka. Sesiapa yang Allah kehendak bahawa Allah beri hidayah. Wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrikan haraja ka'annama yas'adu fis sama'. Dan sesiapa yang mendaki oleh Allah akan bahawa menyesat oleh Ta'ala akan sesiapa, sama ada sesat jalanan akidah, sama ada sesat jalanan furu' agama fiqh, sama ada sesat jalanan furu' agama tasawuf, Allah Ta'ala akan jadikan dadanya sempit, sesak, tak terbuka pun. Cerita fardu ain tauhid tak mari pun. Cerita fardu ain fiqh tasawuf tak tertarik pun. Ini sesiapa yang Allah menghendaki bahawa Allah menyesatkan, Allah akan sempitkan dada dia. Sempit dada. Tak nampak cerita bab ilmu fardu ain tauhid, cerita fardu ain fiqh, fardu ain tasawuf. Sekali dengar je payah mai duduk bicara bab pegangan-pegangan ni payah Bicara bab fardu ain fiqh payah ngaji bab fiqh, payah belaka. Bicara bab fardu ain tasawuf payah dia pun lari. Ini hak Tuhan kehendak bahawa Tuhan menyesatkan. Tuhan kehendak, Tuhan memberi hidayah, Tuhan akan buka hati. Mudah-mudah je terbuka hati. Bahagian masing-masing Allah Ta'ala tetap dah tempat masing-masing. Allah Ta'ala akan permudahkan. Allah Ta'ala akan permudahkan kepada tempat yang dijadikan kepadanya. Nabi SAW menyatakan amma ahlul jannah fa yassiruna li amali ahli jannah wa amma ahlus nar fa yassiruna li amali nar. Nabi kata sesiapa yang ahli syurga, Allah Ta'ala akan permudahkan jalan ahli syurga. Mana jalan ahli syurga? Beriman dan beramal soleh. Nabi kata sesiapa yang ahli syurga, Allah akan permudahkan jalan kepada jalanan ahli syurga. Siapa lagi masuk syurga? Dok kita orang masjid ni. Senang pula cerita. Takkanlah orang duk patah tu pula masuk syurga. Duk patah tu orang hok duk maksiat lah, bukan duk patah makan angin. Hok bawa anak petang-petang makan angin patah tu, tak ada salah situ. Maknanya orang patah hok maksiat tu lah. Takkanlah kita hok duk masjid ni tuan nak pergi syurga. Tuan nak syurga siapa lagi? Kan sendak bunyi tu kan. Hok duk masjid pun beramal dengan amal ahli syurga ke tak? Iman macam mana? Akidah macam mana? Amal soleh, ta'at zahir batin macam mana? Nak beriman, ilmu. Nak ta'at zahir batin, amal soleh, ilmu. Mudah je. Kalau bukan kita orang masjid, siapa lagi tu nak iman, nak pergi syurga? Tu dia kata takkan duduk patah tu. Dia kata, kitalah syurganya. Kan senang bunyi tu kan. Nabi kata dah, amma ahlul jannah wa yassiruna li amal jannah. Nabi kata orang yang Tuhan tetap dari syurga, Tuhan akan permudahkan jalan ahli syurga, beriman dan beramal soleh. Bukan nak jadi aling luah-luah dak, aling fardu ain sahaja. Tuhan akan permudahkan jalan. Tu kata bahagian masing-masing. Daripada ilmu pergi pada taubat. Dan ketiganya pula dinamakan aqabatul awaiq, dan keempat dinamakan aqabatul awariq. Kelimanya dinamakan aqabatul bawais. Ini hak susunan di dalam kitab Minhajul Abidin 7 aqabah. Tapi permulaannya ilmu dan taubah. Itu permulaan. Ilmu dan taubah. Ada ni. Ilmu belajar je. Taubah tu. Taubah. Hak dosa dengan Allah, waktu rukun taubahnya mudah je.
Dosa tinggal kefarduan. Itu kena kira belaka tu. Hak paling sukar adalah dosa-dosa kita dengan anak Adam. Itu hak paling sukar. Suka tak suka pun, itu jalanan dia. Kalau kita tidak bertabah dari dosa dengan anak Adam, kita akan bayar pahala kita kepada anak Adam, kepada seseorang yang kita ada dosa dengan mereka. Muflih daripada mahsyar, nerakalah wal-iyazabillah. Nak lepas daripada kita muflih daripada mahsyar, kena selesai hak dosa-dosa kita sesama kita. Jadi macam mana nak menyempurnakan rukun taubah dosa sama kita? Macam sebut tadilah, terperinci hak dalam kitab Minhajul Abidin. Dan keempatnya dinamakan Aqabatul Awarid. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.